Sebab zakat dia ada portion dia 2.5% daripada harta kita, ikut haul, ikut nisab. Untuk sedekah tu pulang lah. Kau ada RM1 kau nak bagi orang pun boleh. Kau ada RM1 kau nak bagi seposen pun boleh. Kau ada RM1 tak nak bagi pun boleh. Tak ada masalah. Sebab sedekah ni kalau tak buat rugi. Tapi kalau buat dapat pahala. Tapi untuk wajib kena buat. Tak buat dosa. Kalau buat dapat pahala. So dalam hal membezakan di antara sedekah dan juga zakat, kita kena letakkan dulu garis pemisah antara dua ni tadi. Zakat wajib dibayar. Sedekah itu sunat. Okay. Dan kalau kita pecahkan sikit lagi, sedekah sunat, hutang pun wajib bayar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing, check mic 1 2 3. So boleh bantu untuk like dan juga double tap. InsyaAllah kita cuba sasarkan capai ke 1,000 like yang pertama sebelum kita mulakan perbincangan kita hari ini. InsyaAllah hari Jumaat kita ambil peluang untuk bercerita tentang ibadah, salah satu ibadah rukun Islam kita, iaitu berkaitan dengan zakat. InsyaAllah sebentar lagi. So kita nak bagi tawaran kepada semua orang masyarakat kita supaya jumpa dengan live yang berkaitan dengan ilmu. Dan insyaAllah semua sama-sama boleh menimba ilmu dekat sini insyaAllah. Okay, boleh? So mantap. Teruskan like. Okay. So tanpa melengahkan masa, izinkan saya memulakan perbincangan kita untuk hari ini insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. So alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya, dengan izinnya, dengan inayahnya, dapatlah kita bersua untuk sesi pada pagi ni. Dan insyaAllah hari ni hari Jumaat, so saya nak ambil kesempatan untuk kita bincangkan topik yang hari ni kita boleh buat terus. Biasa kita cerita pasal ASB, tabung haji, koperasi dan sebagainya. Itu kau kena, okey lah kau dengar hari ni, esok lusa kau boleh buat. Tapi untuk hari Jumaat, hari ni kalian dengar perkongsian kita, kejap lagi terus buat. Kalau boleh sambil-sambil live ni pun boleh buat juga, tak ada masalah. Iaitu nak bercerita tentang penyucian harta. Kita sepanjang minggu kita cerita pasal macam mana nak tambah harta, nak cari duit, nak bekerja, nak melabur, nak invest, nak saving, nak belanjakan duit. Itu macam-macam benda kita cerita. Tapi kali ni kita nak cerita pasal apa? Kita nak cerita bagaimana nak bantu untuk pastikan kita punya kewangan tadi dapat disucikan. So bagaimanakah penyucian harta ini akan berlaku? Of course kita ada beberapa channel, ada yang wajib, ada juga yang sunnahnya. Tapi insyaAllah sebelum saya nak masuk betul-betul dalam perbincangan kita, saya nampak banyak nama-nama baru masuk dalam live kita ni. Okay? So dari tadi kita ada Suez, kita ada Nakib bersama dengan kita. Tapi saya nampak kita ada juga Alif the Trader pun dah masuk dalam live. Terima kasih banyak-banyak. Kemudian kita ada Ki37, thank you. Kita ada Sunny World, kita ada Nur Ain Abdullah, kita ada DH249. So rakan-rakan yang baru saja first time jumpa dengan live ni, jangan lupa tekan follow button dekat atas. Dan boleh tak kalau sama-sama kalian kongsikan kalian sedang join live ini dari mana? Tulislah salam dari tempat masing-masing. Contoh macam saya sendiri, alhamdulillah pagi ni saya live dari Kuala Kangsar, Perak. So petang semalam balik dari KL. So malam semalam sampai tak larat aku nak buat live malam tadi, terus rehat. So pagi ni kita selesaikan beberapa urusan dan alhamdulillah pagi ni saya terus buat live bersama dengan kalian semua insyaAllah. Okay? So kalian juga boleh kongsikan, tulislah komen dekat ruangan bawah, tulis salam dari tempat masing-masing. Macam saya katakan tadi, contoh saya salam dari Kuala Kangsar. So saya nak tahu live kita pagi ni TikTok hantar sampai ke mana reach tu. Sebab TikTok kan dia push video ni untuk jadi FYP. Bila kalian dah like sampai 1,000 orang, 1,000 like, kalau kita perasan, kita punya view dah jadi 14, 15. So dia macam tu lah. Banyak like nanti insyaAllah view kita akan pun bertambah juga. So dia push kita punya video. So saya nak tahulah pergi sampai ke mana. Contoh macam Ki37, dia kata dia join live ini dari Tanjung Malim, Perak. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ada universiti dekat sana, betul? Tanjung Malim, upsi lah. Sebab dekat bawah ni ada seorang lagi datang dari universiti juga. So Suez dia berada di UMP Pekan. Alhamdulillah, jauh jugalah. Saya duduk kat Inam Kota, Kuantan. So saya pernah kayu basikal sampai ke UMP. Ada event
Ni Century Ride dia panggil lah. Century Ride ni kayuh basikal 160 km. 160 km kena kayuh basikal. So dia punya cut off time dalam 8 jam. So aku tak habis. Masa kayuhan tu aku tak habis. Itu ngam-ngam sebelum saya kayuh pusing 19 jom Malaysia. Yang mana saya kayuh dari dia starting dia dekat tengah bandar Kuantan, aku tak ingat lah kot. Kayuh lah pusing sampailah ke Pekan tu. So lalu lah pergi ke Pekan dulu, kemudian cross sampai ke tepi pantai, sampailah ke UMP Pekan, kemudian patah balik ikut jalan Tanjung Lumpur. Kemudian aku tak ingat aku sangkut kat mana, aku cakap tak boleh pergi lah ni. So aku sempat habiskan 100 km, 60 km lagi aku pewai lah. So aku give up So itu je lah aku rasa first time pergi ke UMP Pekan, lalu depan saja. Kita ada Hami 14 juga. Dah salam dari Singapura. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Yang dari Temasek pun ada datang juga. Terima kasih. Kita ada Nakib Lai Shaka masuk dalam live ni dari awal tadi. Dia join live ini dari Kelang. Terima kasih. Dan juga kita ada Safwan 73. Salam dari Hulu Langat. By the way, untuk rakan-rakan di sekitar Lembah Kelang, so kita sama-sama doakan jugalah supaya tak ditimpa musibah ataupun dapat dielakkan daripada musibah banjir. Kalaulah ada banjir sekalipun terkena, kita doakan sama-sama semoga Allah Ta'ala meringankan beban kita dan mengampunkan dosa kita lah dari ujian-ujian yang dah diturunkan tadi, insyaAllah. Okay, so kita masuk topik kita hari ini berkaitan dengan zakat. Hari ni hari Jumaat. So saya nak suka kongsikan pasal zakat pada hari Jumaat. Sebab nanti korang boleh terus bayar. Dengar hari ni boleh terus bayar. Okay. So untuk pecahan zakat ni jangan sampai kita tersalah faham. Ada yang berpendapat bila dia dah sedekah, aku semalam dah bagi orang makan dah, so aku settle dah kot part zakat aku. So itu tidak boleh menjadikan kita selesai tanggungjawab kita dalam konteks zakat. Saya bagi perumpamaan yang mudah. Zakat adalah kewajipan termasuk dalam rukun Islam kita yang 5. Okay? Mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian solat 5 kali sehari semalam, kita ada puasa di bulan Ramadan, kemudian kita ada membayar zakat dan juga menunaikan ibadah haji. So sedekah, infak, wakaf yang kita buat itu masuk dalam kategori sunat. Okay? Dia ibadah sunat yang dituntut, yang digalakkan, tapi tak masuk dalam kategori kewajipan. Yang wajib adalah zakat. Sebab zakat dia ada portion dia 2.5% daripada harta kita, ikut haul, ikut nisab. Untuk sedekah tu pula lah. Kau ada RM1 kau nak bagi orang pun boleh. Kau ada RM1 kau nak bagi seposen pun boleh. Kau ada RM1 tak nak bagi pun boleh. Tak ada masalah. Sebab sedekah ni kalau tak buat rugi, tapi kalau buat dapat pahala. Tapi untuk wajib kena buat. Tak buat dosa, kalau buat dapat pahala. So dalam hal membezakan di antara sedekah dan juga zakat, kita kena letakkan dulu garis pemisah antara dua ni tadi. Zakat wajib dibayar, sedekah itu sunat. Okay. Dan kalau kita pecahkan sikit lagi, sedekah sunat, hutang pun wajib bayar. So ada yang dia, tengok aku sedekah sana sini tadi, tapi hutang dia dengan orang dia tak bayar. So itu pun benda yang kita kena hati-hati juga. Sebab takut kita, yelah kita dengar lah, bagi sedekah ni nanti dapat pahala banyak. Betul, betul. Tapi wajib juga engkau membayar komitmen tanggungjawab hutang kau tadi. Kalau kau tersalah antara dua, itu cara kita belajar fiqh tadi kan. Kena belajar keseluruhan. Dia panggil deep understanding of the of the religion and juga jurisprudence lah, undang-undang kita tadi. Kalau kita tersalah faham, akhirnya kita akan menindas orang lain dan itu memang tak dituntut dan tak dibenarkan dalam agama kita. Okay, so itu dari segi sedekah dan juga zakat. Saya bagi satu lagi contoh pasal solat. Contoh kita solat sepanjang malam. Solat sepanjang malam, tahajud, dan juga solat sunat sebelum subuh. Ini semua masuk dalam kategori sunat yang sangat dituntut. Tapi kalau kau solat sunat sepanjang malam, kira pukul 12 sampai pukul 6 kau solat tau. Solat punya solat, masuk pukul 6 kau tidur. Sebab apa? Tak larat dah. Penat. Dah masuk subuh, kita tidur. Tak larat. Sedangkan subuh ni yang wajib. So dekat situ pun kita menunaikan yang sunat, tapi yang wajib kita tak buat. Sebab yang wajib, kewajipan biasanya ada syarat-syarat dia. Okay. Contoh macam solat. Solat yang wajib sehari 5 kali. Okay, kita ada ialah subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Semua kita tahu 5. Sunat ada banyak. Sunat digalakkan untuk kita buat supaya kita boleh menambah ibadah kita dan juga menambah pahala kita lah. Tapi yang wajib dia ada tuntutan dia tadi, iaitu 5 tadi. Sama juga dengan puasa. Puasa yang wajib sepanjang bulan Ramadan. Kalau kita ni puasa 11 bulan puasa sunat, hari-hari puasa sunat, which hari-hari puasa tak boleh by the way. Tapi katakanlah kita ni hari-hari puasa Nabi Daud. Hari ni puasa esok berbuka, hari ni puasa esok berbuka sepanjang tahun.
Masuk je bulan Ramadan, kita tak larat dah, penat. Aku skip lah kot Ramadan tahun ni. Sebab apa? Aku dah banyak dah pahala tu hari puasa sunat. Tetap tak melepaskan tanggungjawab diri kita daripada tanggungjawab untuk menunaikan yang wajib, iaitu puasa Ramadan tadi. Sama juga dengan haji. Kau pergilah umrah seumur hidup ni, pergilah berkali-kali umrah, tapi haji tak pergi juga, tetap tak melepaskan diri kita dari tanggungjawab menunaikan rukun yang wajib tadi. Jadi termasuk jugalah dalam kategori bila kita bercerita tentang zakat. Kau bagilah sedekah semua harta yang kau ada sekalipun, tapi kalau kau tak ikut syarat-syarat zakat, maka akhirnya apa yang kita lepaskan tadi, insyaAllah kita doakan dapat pahala sunatnya, tapi tak menjadikan kau menyelesaikan yang wajib tadi, insyaAllah. Okay, boleh? So itu bagi gambaran asas dulu. Okay, sebelum kita betul-betul bincangkan pasal zakat. Tapi just nak tahu dulu lah, ni aku cerita-cerita ni kau faham ke tidak ni? So siapa yang faham boleh tak tolong komen dekat ruangan bawah, tulis saya faham. Okay. Sambil-sambil itu kalian juga boleh bantu like macam mana Matmi666 dia sedang share kita punya live. Kemudian saya nampak kita ada QB sedang like punya live ni. Terima kasih banyak-banyak. Musalman dia kata Assalamualaikum Gori, baru masuk. Thank you. Waalaikumsalam. Saya nampak Acap pun baru masuk dalam live. Kita ada Amy, kita ada Fit Zulkarnain, kita ada Ryzen Skylake, ada Kak Norsal kita ada QB dari tadi, ada AB Aiman pun bersama dengan kita, alhamdulillah. Kemudian ada Razi Yunus dah masuk dalam live. Terima kasih banyak-banyak. Just nak tahu dulu gambaran kalian semua. Kan aku cerita banyak-banyak orang tak faham, payah juga. So boleh tak kalian semua bantu saya komen, tulis faham apa yang saya ceritakan sebentar tadi, barulah kita boleh teruskan perbincangan kita, insyaAllah. Okay, boleh? Seorang boleh tolong komen, tulis alhamdulillah saya faham apa yang kita dah bincangkan, perbezaan di antara wajib dan juga sunat dalam tadi. Kak Nosa dia kata dia baru masuk. Tak apa, yang baru masuk mungkin tengah blur-blur lagi. Tadi saya kongsikan tentang perbezaan di antara sedekah dengan zakat. Yang mana yang sunat, yang mana yang wajib. Okay? Kalau kita bagi semua harta kita bersedekah tadi, tapi tak tunaikan kewajipan zakat, tanggungjawab kita masih belum terlunas lah, belum terbayar lagi. Perumpamaan dia, kita bangun malam dan solat sunat sepanjang malam. Daripada pukul 12, solat sunat sampai pukul 6. Masuk je azan, kita tidur. Elok, lena betul, lentok betul tidur tadi. Sebab apa? Sebab dah penat sepanjang malam kita solat sunat sampai terlepas lah solat wajib, iaitu solat subuh tadi kan. So rukun Islam kita ada 5 dan dia tak berat sangat pun nak menunaikan yang wajib sebenarnya dalam hidup ni. Yang wajib tak banyak. Contohnya dari 5 ni mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau kau solat dah selesai dah 1 part dekat situ. Dan solat sehari 5 kali saja. Puasa time bulan Ramadan je setahun sekali. Bayar zakat setiap bulan, itu pun kalau dah lepas nisab dan juga haul. Haji sekali seumur hidup. So yang wajib tak banyak, yang sunat yang perlu kita perbanyakkan. Cuma kalau tak siap yang wajib, akhirnya yang sunat tadi jadi tak cantik. Kalau bagi perumpamaan dari segi fizikal lah ataupun material, kita punya rumah, kita pasang wallpaper, lawa, kita nak inilah, kita pergi kedai, kita cari wallpaper, kita cari peti ais, kita cari TV yang cantik. Ni semua perhiasan untuk rumah kita. Tapi bila kita balik rumah, dinding dengan atap tak ada lagi. Foundation pada rumah tu sendiri tak ada. So itulah yang kita umpamakan dengan rukun Islam yang wajib dan juga yang sunat tadi. Okay? So sekali lagi saya beritahu dekat sini, kalau kita selesaikan part sedekah, bagi semua harta kita kepada orang, sedekah tadi, cuma yang zakat kita tak selesaikan, takut dekat situ kewajipan kita tak terlunas, tak tertunai lagi. Okay? So boleh faham dekat sini. So sekarang kita masuk sikit cerita lagi tentang zakat dan juga sedekah. Sambil-sambil kat tu kalian boleh bantu untuk like dan juga double tap. InsyaAllah kita naikkan sampai 3,000 like yang pertama. But just nak kongsi dengan kalian semua, cerita tentang zakat ni ada saya kongsikan dalam buku yang kedua, 6 angka menjelang Disember. Sejujurnya dalam buku 6 angka menjelang 25, kalian mungkin tak akan nampak pasal zakat. Okay, dalam buku yang pertama 6 angka menjelang 25. Sebab apa? Sebab sampai umur aku 25, sebenarnya jujurnya aku tak faham pasal zakat ni. Aku tak didedahkan. Kita tahu kita kena bayar, tapi bila tanya orang, nak bayar dekat mana, nak bayar macam mana, nak bayar bila, nak bayar berapa, access to info tu mungkin aku tak dapat, tak sampai. Umur 26 sebenarnya barulah saya betul-betul faham lah tentang zakat. So sebab itu dalam buku yang pertama tak ada cerita tentang zakat. Buku yang kedua insyaAllah kalian boleh baca dan akan nampak lah tadi. Okay, so Kak Bonda M pun dah masuk dalam live juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So bercerita tentang zakat, sama macam saya katakan tentang solat dan juga puasa tadi, dia ada dia punya syarat-syarat, dia ada rukun-rukun dia.
Dia ada terms and condition untuk zakat yang kita nak bayar. So zakat ni apa dia? Tujuan kita berzakat, Allah Ta'ala sebut dalam Quran adalah untuk mensucikan harta kita. Harta kita memanglah sedia bersih insyaAllah. Harta kita dari harta yang halal, sumber yang halal, tak ada curi duit orang. Kemudian kita pun kerja elok apa semua pasal tadi kan. Letak pun dekat tempat-tempat yang patut syariah. Tapi kita juga kena sucikan harta kita. Okay. Berbeza dengan bersih kan? Berbeza antara membersihkan dan juga mensucikan. Dalam bahasa Arab, zakah itu adalah penyucian kan. Zakat itu sendiri bersih tahirah kan, membersihkan. Bahasa Inggeris kita panggil purify dan juga cleansing. Cleanse maksudnya membersihkan, purify kita sucikan dia. Okey, bagi perumpamaan, bagi mudah untuk kita faham contoh tadi Kita nak solat, kita boleh lepas siap semayang. Boleh lepas siap mandi. Kita dah mandi, elok pasal, semua cuci segala bagai. Okey, sekarang settle. Pakai baju, terus solat. Boleh ke tidak? Ni, tanyalah sikit dengan orang kan. Aku seorang je bercakap, aku nak orang komen pula kat sini. Kita mandi elok-elok, kemudian pakai baju lawa-lawa, cantik-cantik, kemudian solat. Adakah dibenarkan ataupun tidak dekat situ? Okey? Ni, tadi masuk dalam rukun yang kedua dalam rukun Islam kita, iaitu bersolat. Okey. Boleh tak tolong komen seorang jawapan? Kita mandi, dah siap mandi, kita pakai baju yang paling lawa ni, bubuhlah perfume yang paling mahal di dunia sekalipun, kemudian terus nak solat. Adakah dibenarkan? Adakah kita dah lengkap kita punya syarat-syarat untuk menunaikan solat? Jawapannya tidak. Betul, tepat sekali, kita kena berwuduk dulu. So, proses memandikan diri tadi adalah proses membersihkan diri. Kita dah buang segala kotoran yang ada pada diri kita. Alhamdulillah cantik, selesai kan. Kok lah tadi berkubang, main bola ke, pergi kerja sepanjang hari ke, kita bersihkan dulu. So, bila dah bersih, nak solat, kita kena sucikan. So, sama juga dalam konteks harta. Dalam konteks harta yang kita terima dari tempat-tempat yang bersih, yang baik, contohnya kita bekerja, kita letak dekat akaun bank yang patut syariah, kita punya sumber tadi bukan sumber-sumber yang meragukan, rezeki itu bersih. Tapi bila dia bersih saja, tak cukup. Kita kena sucikan harta tersebut. So, membayar zakat itu dah adalah proses untuk penyucian. So, dalam hal ini juga, harta yang kita nak bayarkan zakat, kena pastikan harta kita itu sendiri tadi bersih. Contoh, orang yang mungkin tersalah faham, tersalah anggap, dia ingat, kalau bayar zakat harta aku suci. Dia pun pergi berjudi. Dia mungkin kasar lah bunyi tadi kan. Dia pergi berjudi, dia buat benda-benda yang haram lah. Kan? Dia masuk benda yang riba, maisir, gharar, benda-benda yang tak patut syariah. So, bila dia masuk ke benda-benda yang tidak patut syariah, sekarang ni, alamak, harta aku ni macam tak cantik lah. Dia mencuri ke dan sebagainya. Aku bayar zakat je lah. Nanti settle lah. Jawapannya tidak. Walaupun zakat itu mensucikan harta kita, tak bermaksud immediately kita letak duit yang bercampur aduk tadi, terus dia suci. So, pertama kita kena pastikan harta kita bersih dulu. Macam tadi lah, kita nak mandi kan. Kita kena bersihkan diri kita dulu dari sebarang kekotoran. Barulah kita boleh ambil air semayang, berwuduk dan juga menunaikan solat kita. So, dalam konteks harta yang dapat dari sumber yang tidak patuh syariah, harta tu dikategorikan sebagai tidak bersih. So, kita kena buat pembersihan ataupun cleansing dulu. Sama ada kita melabur ke, dapat dividen ke, ataupun main saham sekalipun. Kalau kita letak dekat tempat yang tak patut syariah, untung yang kita dapat adalah untung yang tidak bersih. Jadi tak boleh terus bayar zakat. Apa yang kita kena buat? Kita kena buat cleansing ataupun pembersihan. So, macam mana cara dalam agama kita dan juga dalam kita punya inilah undang-undang kita lah kalau dekat Malaysia ni, nak buat pembersihan, caranya bahagian mana yang tak bersih, kita serahkan semuanya ke Baitul Mal. Baitul Mal ni dia akan buat apa? Dia akan buat contohnya macam kalau tandas tu kotor, rosak, dia akan betulkan tandas, dia bagi makan kucing. Sebab harta ni tak boleh bagi makan orang. Harta yang tak bersih tak boleh bagi makan orang. Walaupun harta tu mungkinlah okey tadi kan, tapi tak tergamak lah nak bagi makan orang daripada harta yang tak bersih tadi. Okay? So, dia akan buat benda-benda yang berkaitan dengan infrastruktur lah. Contohnya macam ni lah, nak bagi makan haiwan, kemudian nak betulkan jalan, nak betulkan tandas, benda-benda macam tu Baitul Mal akan bantulah untuk kita buatkan. So, bila dah buang portion yang bersih, yang tak bersih, yang kotor tadi, yang bersih barulah kita akan gunakan untuk tunaikan zakat kita. So, sama juga dalam kita nak melabur saham contohnya kan. Duit saham kita dah kerja semua elok tadi memang bersih. Tapi kita beli account ataupun kita beli counter yang tidak patuh syariah. So, counter yang tidak patuh syariah adalah counter yang tidak bersih.
So walaupun kita dapat untung sekalipun, tapi untung tu semua kita kena bagi pada Baitul Mal. So yang kita boleh ambil adalah pokok asal saja. Modal asal kita boleh ambil sebab itu harta asal kita, tapi kita kena melabur dekat tempat yang patuh syariah. Okey. So sekarang cleansing dah boleh ke tepi kan. So kita letak dekat tepi cleansing bahagian-bahagian yang kotor tadi. Sebab itulah kalau kita tengok untuk jurisprudence lah ataupun untuk jurisprudence apa bahasa Melayu usul lah ataupun undang-undang lah kita punya method kita, kaedah kita berkaitan dengan dividen ASB sebelum tahun 2020. Actually sebelum 2016 lah. Sebab 2016 kita dah dapat fatwa dari Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Malaysia yang dah meletakkan hukum harus ke atas pelaburan dalam ASB untuk semua, untuk seluruh Muslim di Malaysia. Kalau sebelum 2016 ada beberapa negeri yang masih lagi meletakkan fatwa haram. Ada negeri yang meletakkan fatwa harus. Jadi ikut negeri masing-masing lah. Ada negeri yang dia terima dividen untuk bayar zakat. Ada negeri yang tak terima. Sebab negeri dia meletakkan hukum haram. So takkanlah mufti negeri letak hukum haram, tapi kita nak bayar dividen dia terima untuk zakat. Dia jadi macam kontradik lah. Dia tak sama dekat situ. Jadi sebab itulah masa 2016 Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan dia putuskan, dah bincang dengan semua dan akhirnya dia dah dapat sepakatilah bahawa hukumnya harus tadi. So sebelum 2016 ada beberapa pecahan begini. So yang nak bayar zakat kena buat pembersihan dulu, kena buat kira-kira. So panjanglah sikit cerita dia tadi. Okey. So part pembersihan harta setakat ni boleh faham dulu sebelum nak masuk betul-betul ke dalam zakat tadi Part pembersihan harta kita, adakah kalian semua boleh faham? So mungkin ada yang tanya, okey. Saya kerja dekat bank tu bank konvensional. Bank tu tidak Islami. So kalau kita tengok pada mufti wilayah, fatwa dari mufti wilayah, memang dia diputuskan kalau kita bekerja dekat bank yang tidak patuh syariah, maka kita punya income tu tidak halal lah ataupun haram tadi. Tapi kita kena ambil jugalah satu ibrah ataupun satu sisi tadi, yang mana kalau kita tengok dari penurunan ayat Quran berkaitan dengan haramnya arak, so dia ada beberapa fasa. So ini adalah kita punya inisiatif masing-masing. So yang aku mungkin boleh kongsikan adalah dia punya A ataupun B tadi kan. Betul tak betul? Akhirnya kau ni lah yang kena buat keputusan. So mudah untuk, contohnya untuk orang kongsi ilmu. Contohnya kalau aku nak beritahu, haram lah harta kau kat sini, haram lah kau kerja kat sini. Mudah untuk aku kata begitu. Sebab aku tak berada dekat kau punya posisi. Tak berada dekat tempat kau orang. Tapi kau orang yang dah mungkin bekerja situ lama, kemudian tiba-tiba nak pindah kerja, dah susah juga. Cari kerja dekat tempat lain tak dapat pun susah juga. So sebab itu kita boleh ambil juga satu ibrah dari turunnya pengharaman arak tadi Mula-mula diturunkan cerita tentang arak tadi, apa mudarat, apa manfaat dia. Mudarat lebih besar dari manfaat. So dia adalah ilmu, knowledge. Oh, arak rupanya teruk daripada dia punya manfaat. Dan itu benda yang simple. Sebab hari ni bila kita cerita tentang pengharaman arak, ada juga orang yang membawakan dalil ataupun hujah dia mengatakan, oh arak ni bagus untuk ubat. Oh arak ni untuk orang bersalin, dia boleh memanaskan badan. Which is betul. Memang betul pun manfaat dia tadi. Tapi ayat Quran sebut mudarat dia lebih besar. So dalam hal tadi, adakah dia punya mudarat lebih kecil ataupun lebih besar berbanding dengan manfaat? Mustahil dia mungkin dapat satu benda yang perfect everything. Itu mustahil. TikTok pun benda yang ada mudarat dia, tapi ada benda yang manfaat dia. So kalau kita ada akaun TikTok untuk dengar ilmu, insyaAllah dia akan jadi manfaat. Tapi kalau macam aku buka akaun TikTok sebab dalam tu live banyak, tapi kau manjang scroll benda yang tak senonoh, yang benda yang tak patut, so akhirnya dia meletakkan mudarat. So kita kena tengok dari angle gitu juga. Okay. But anyway, cerita tentang kerja dekat bank tadi. So kalau kita dah nampak, oh rupanya dia kurang baik, so kita boleh usaha sehabis baik. Mungkin kalau boleh pindah lah. Kalau tak ada juga, istighfar banyak-banyak lah. Taubat ke, minta ya Allah mudahkan urusan aku untuk keluar dari kedudukan aku sekarang. Sebab kan kau dah tahu dah informasi, maklumat tadi, apa yang kau ada sekarang ni mungkin tak bagus untuk kau. Dia haram. Yang jadi masalah, kita tengok hidup ni hitam atau putih. Okay, contohlah tadi kerja dekat bank sekian-sekian tak boleh. Sebab apa? Sebab dia punya sumber tidak patuh syariah. Oh, tak apa lah, aku nak kerja mana lagi tadi? Itu macam terus deny. Dia terus deny yang lantak aku nak kerja kat sini pun. Itu tak boleh juga. Ataupun yang keras sangat, oh tak apa aku berhenti kerja serta-merta, hutang aku lantak, aku tak nak bayar hutang. Sebab dah lalang bank tadi memang tak patuh syariah, aku tak nak bayar terus hutang dengan dia orang tadi. Anak bini aku lantak dia orang nak makan apa. Yang penting aku terus nak ikut jalan yang benar tadi kan. Dia putih-putih sangat, hitam-hitam sangat pun tak boleh juga. Kena ada dia punya sempadan, kita kena ada
kita kena ada ni lah, apa nama, garis yang halus dekat tengah-tengah ni untuk melihat bagaimana kita betul-betul nak uruskan kedudukan ini tadi. Okay? Sama juga dalam agama kita, kalau kita tengok dalam sirah, dalam peperangan, agama kita mengajar kalau bermasuk dalam peperangan, tak boleh musnahkan pokok, tak boleh musnahkan benda-benda macam ni lah. Benda ni dah jatuh dalam kategori haram kan, untuk orang yang berperang. Tapi masuk dalam perang, kalau dia dah nak melawan dengan musuh, terpotong pokok, terpotonglah juga. Mustahil lah untuk tak buat langsung benda tu. So ini cara untuk kita belajar fiqh kan, hukum fiqh kita, untuk memastikan apa yang kita buat tadi betul-betul sehabis baik mengikut garis panduan yang dah diturunkan oleh agama kita tadi, insyaAllah. Okey, boleh setakat ni boleh faham dulu. Aku risau ni tengok semua orang senyap ni. Sebab kalau semua senyap, kalau cikgu kan, kalau semua senyap, sama ada tidur ataupun orang tak faham. So boleh tak at least lah at least lah. Kalau boleh komen, tulis komen. Cakaplah saya faham. Paling tidak kau bantulah like. Jadi dengan like pun korang diam. Risau juga aku dekat sini. So bantu untuk double tap dan juga like. Kita ada dalam 25 orang kawan-kawan dekat sini. Kalau seorang boleh bantu like lebih kurang dalam seorang 25 kali lah. Bagilah naik sampai 5,000 sikit, insyaAllah. Okay? So 25 orang kawan-kawan, seorang bantu like lebih kurang dalam 50 kali. InsyaAllah kita akan dapat ke 5,000 like yang pertama. Okay? So saya nampak Kak Norsal sedang like punya live. Terima kasih. Saya nampak Andy Salam pun dah masuk dalam live juga. Kita dekat Bonda M. Ada Suez dari tadi, thank you. Ada Acap, ada Haminah baru masuk. Ada Cik Na, ada Nordia Kaisara baru masuk. Ada Wesu, ada Suhail Kasim, Yusaini Syafi'i, thank you. Kita ada Adila Sani. Kita ada Kak Bonda M kita tadi. Kita ada Huda Ma'il. Terima kasih banyak kepada semua yang dah masuk dalam live ni. So sekarang kita sedang bincangkan lagi tentang zakat dan juga benda-benda yang berkitar lah, berkisar tentang konsep zakat ini sendiri tadi. So saya dah cerita tentang sedekah, kemudian dah masuk tentang pembersihan. Sekarang kita nak masuk dalam penyucian. So tujuan zakat diturunkan adalah untuk mensucikan harta kita. Bersabit jugalah dengan ayat dalam surah dalam Quran, surah mana saya tak ingat. Bercerita tentang dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. So dalam nak memastikan keadilan dia beri, mungkin ada orang dia punya harta besar, alhamdulillah Allah Taala bagi dia rezeki yang baik. Ada orang yang mungkin diuji dengan kemiskinan. So walaupun dia diuji dengan kemiskinan, tak bermaksud dia tak boleh ada apa-apa. So dekat sinilah turunnya keindahan bila bercerita tentang zakat. Dia bukan sewenang-wenangnya kau keluarkan duit kau dan bagi dekat kau siapa-siapa yang kau nak. Tak boleh. So zakat itu ada syarat-syarat dia tadi. Kalau kita tak ikut syarat-syarat undang-undang, dia punya ciri-ciri berkaitan dengan zakat itu sendiri, maka dia hanyalah menjadi sedekah, bukannya zakat. So apakah ciri-ciri zakat ini? Yang pertama, zakat perlu dibayar kepada asnaf. Okay, zakat perlu dibayar kepada asnaf. Dan apakah itu asnaf? Asnaf disebut dalam Quran ada 8 golongan. So ini sebenarnya menepis dakwaan orang yang mengatakan, aku dah dapat duit, aku dah bagi anak bini aku makan, cukup lah, kenapa aku nak kena bayar zakat lagi? Ataupun aku dah dapat duit, aku dah bagi mak ayah aku duit setiap bulan, cukup lah, buat apa aku nak bayar zakat lagi? Jawapannya tidak. Sebab dia punya undang-undang, zakat perlu kita bagi dekat asnaf. Okay. Apa asnafnya? Fakir, miskin. Ada beberapa lain lah, aku dah lupa dah. Lupa nak baca kan. Gharimin kan. Orang yang mungkin berada dalam hutang. Orang yang berada orang yang baru masuk dalam agama Islam. Apa nama dia panggil? Allah masalah yang saya maaf. Apa orang kalau baru masuk dalam agama kita? Mu'alaf. Kemudian orang pergi ke jalan perang kan. Fisabilillah. Kemudian adalah beberapa kategori lagi tadi. Tapi kita kata, mak ayah saya miskin, so saya pun bayar terus. Jawapannya tidak. Sebab untuk zakat ni dia perlu dibayar kepada 8 golongan. Dia ada 4 yang utama, 4 yang secondary lah senang kata tadi. Kita tak boleh bagi ke orang miskin saja. Tak boleh bagi ke orang fakir saja. Dia kena dalam zakat kita tadi kena merangkumi semuanya. So sebab itulah bila bagi Nabi SAW menghantar Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk pergi ke Yaman bersama dengan beberapa sahabat lain untuk menyampaikan dakwah kat sana dan juga akhirnya menjadi gubernur lah ataupun menjadi pemerintah di sana. So Nabi pesan juga bab zakat kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, pergi ke sana, ajar tentang zakat dan agihkan terus di situ. Okey, bayar zakat dekat amil dan agihkan terus di situ juga. Dia tak perlu ambil dan bawa pergi ke Madinah. Walaupun center of pemerintahan, center of administration ketika itu di Madinah, di mana Nabi berada dekat situ, tapi sebab Muaz bin Jabal berada di Yaman, so kutip dekat Yaman, agih juga dekat Yaman. Ini juga menjadi salah satu hukum fiqh
jurisprudence pada kita tadi, hukum fiqh untuk kita semua. Bila orang tanya, kenapa negara kita, Malaysia, tak boleh nak buat satu centralized punya pusat zakat? Jawapannya sebab kita ada hak negeri masing-masing untuk menguruskan undang-undang pasal agama berkaitan dengan agama Islam. Jadi ikut negeri masing-masing, dia orang nak kutip dekat negeri dan nak agihkan dekat negeri, sebenarnya benda tu tak salah. Memang ikut apa yang Nabi ajar pada Muaz bin Jabal untuk buat dekat Yaman dulu sebenarnya. Okey. So itu. Dan kutipan ni menjawab juga satu lagi soalan. Yang kata tak apa, saya nak bayar terus. Saya kenal seorang fakir, seorang miskin tadi. Saya nak bagi terus dekat dia. Saya tak nak bagi dekat pusat zakat. Saya nak bayar terus dekat dia. So jawapannya untuk itu adalah, mungkin kau akan tertunaikan kau punya tanggungjawab kalau kau betul-betul boleh sure dia adalah fakir dan juga miskin. Okay? Kita tengok rumah dia macam daif je tadi kan. Okey lah, aku bagi dekat dia lah. Aku bagi dekat dia duit aku, settle zakat aku. Jawapannya tidak. Sebab dalam urusan nak memastikan seseorang itu betul-betul fakir dan juga miskin, macam mana cara dia? Pusat zakat kena tanya dia banyak soalan. Kalau rumah dia daif tapi dia ada harta sampai 2-300 ribu, tak jadi juga. Sebab itu sekarang ni, rumah yang ada Astro pun dah ditarik balik. Kalau sebelum ni Astro ni menjadi salah satu keperluan, tapi sekarang ada rumah yang ada Astro, yang ada Netflix, ada itu, ada ini pun tak boleh dapat juga duit zakat tadi. Sebab dia ada kemahuan dalam hidup dia, bukannya memenuhi keperluan masing-masing. So sebab itulah untuk urusan kita tadi, seeloknya kita bagilah ke pusat zakat. Okay? Kita mungkin bayar sebulan zakat kita dalam 100, setahun dalam 1000. Makna kata kalau setahun kau bayar dalam 1000, gaji kau sebulan dalam 4-5 ribu lah. Okay? Mungkin kita merasakan 100 yang kita bayar tadi menyelesaikan kita punya tanggungjawab. Settle, aku dah siap lah. Aku bayar zakat, aku dah settle lah. Tak ada masalah. Betul, kau dah selesai tanggungjawab kau. Tapi kau mungkin tak menyelesaikan masalah yang sedang berlaku. Okay, perumpamaan dia, kita bagi contoh untuk orang yang solat tadi. Okay, dia solat. Okey lah, solat lah pukul 7, 1 minit, subuh, dia solat dekat tepi katil. Memanglah selesai solat subuh dia. Tapi adakah itu yang dituntut? Kita dituntut untuk solat awal waktu, kita dituntut untuk solat dekat masjid. So ada dia punya ciri-ciri bagaimana ibadah tu boleh menjadi cantik. So ini yang kita nak tekankan juga dalam pembayaran zakat lah. Bagi dekat pihak amil, dekat pusat zakat, sebab dia ada details, dia ada maklumat siapa yang perlukan, berapa yang diperlukan, berapa banyak yang diperlukan. Itu cara dia tadi. Okey, contoh macam dekat sini, Suhail Kasim dia tanya kita Pak saudara dengan sepupu kita miskin, adakah dia layak untuk diberi zakat? Jawapannya mungkin, tapi bukan hak kita nak bagi terus dekat dia. Okey, bukan hak kita nak terus bagi dekat dia. Sebab kita perlu pastikan dia betul-betul fakir dan juga miskin. So nanti pusat zakat dia akan memastikan, dia akan semak satu-satu kan, apa yang dia ada, apa yang dia tak ada, dan kenapa dia miskin. Ada orang dia miskin sebab dia malas. So malas ni benda yang tak dituntut juga. Bukan saya kata kepada Tuan Suhail Kasim, tidak. Saya bagi contoh secara general saja tadi kan. So secara generalnya, ada yang memang dia terima bantuan zakat tadi sebab dia malas. Dia macam, malas aku kerja, nanti aku tunggu je lah bantuan. Ini tak boleh juga. Okay? So sebab itu pusat zakat dia ada dia punya syarat-syarat yang agak ketat lah. So itu pun menjawab soalan yang diajukan oleh Huda Ma'in. Pusat zakat dikatakan banyak birokrasi zakat tak diagihkan. Macam mana tu? So siapa yang kata? Siapa yang kata banyak birokrasi sampai zakat tak diagihkan? Sebab kita kena tengok pada data, pada fact. Kalau kita dengar cakap orang saja tak boleh. So kita tengok pada facts, pusat zakat setiap tahun semua yang dikutip semua kena agih. Semua duit yang dikutip oleh pusat zakat pada tahun tu semuanya kena agihkan pada tahun itu juga. Tak boleh simpan. Pusat zakat dia tak boleh terima duit orang bayar kemudian aku pergi invest lah. Tak boleh. Sebab ini bukan hak dia. Dia bertanggungjawab untuk mengagihkan kepada 8 golongan asnaf yang yang layak tadi lah. So untuk kita punya negara, undang-undang, sebabkan uruf kita, adat kita tadi, dekat Malaysia ramai orang bayar zakat 2 waktu. 2 waktu 2 bulan ni ramai orang bayar zakat. So cuba komen. Cuba komen 2 bulan apa yang kalian rasa orang suka bayar zakat. Okay? Sambil-sambil saya tunggu. Saya rasa adanya pusat zakat memudahkan urusan zakat, tapi sahkan status asnaf yang betul. Yes. Dan terlalu banyak kes yang menipu sampai tahap dia tadi. Jadi yang terbaik kita bagi pada pusat zakat, habis cerita. Betul. Okay? Sampai tahap, siapa pernah dengar cerita yang mengatakan kalau kita pergi ke gereja lagi mudah dapat bantuan berbanding dengan kita pergi ke pusat zakat? Siapa pernah dengar? Siapa pernah dengar cerita yang kalau pergi gereja minta bantuan lagi senang berbanding dengan pergi ke pusat zakat atau pergi ke masjid? Siapa pernah dengar cerita ni? Cerita ni biasanya dia akan viral semula time bulan puasa.
Okay, which dia coincidentally jatuhlah pada 2 bulan yang paling ramai sekali orang bayar zakat, iaitu bulan puasa dan juga bulan 12. Ini cerita tentang uruf dan juga adat. Okay, so kita cerita pasal dia punya tempoh tadi dulu. Tapi sebelum tu ni betul, apa yang Hasyah Fatih ni dia hampir betul. Hari raya tak mau bayar zakat, sebab zakat ni dia kena bayar sebelum sembahyang raya. So kalau pagi raya semua nak berlumba-lumba tak lepas lah. Biasa orang akan ambil peluang untuk bayar ketika bulan puasa, sebab yelah nak menunaikan tanggungjawab time Ramadan tadi kan. So bulan puasa dengan hujung tahun ramai orang bayar zakat. Tapi ingat, syarat zakat, pusat zakat kena kutip dan disburse terus. So kalau 31 Disember semua baru bayar zakat, bila nak disburse? Bila nak bagi pada asnaf? So sebab itu untuk negara kita, dari auditnya, audit membenarkan untuk pusat-pusat zakat, ada fatwa dah keluar, diorang dibenarkan untuk disburse dalam tempoh 6 bulan. So sebelum 30 Jun tahun seterusnya, semua kutipan zakat pada tahun tersebut perlu dihabiskan. Yang tahun sebelum tadi lah. So kena settle everything. Okay, so kita balik sikit cerita pasal gereja tadi. Saya pernah dengar cerita pasal gereja tu. Ya, saya pernah dengar. Okay, so itu semua cerita pasal gereja. Kalau pergi dapat bantuan lebih mudah berbanding dengan masjid. Korang tahu tak cerita ni cerita fitnah? Cerita ni cerita fitnah sampai tahap pihak gereja tu minta bantuan pusat zakat untuk maklumkan kepada orang Islam, jangan sebarkan cerita ni. Sebab ramai orang pergi gereja tu untuk minta bantuan. Kononnya dekat situ mudah untuk dapatkan bantuan. Isi nama, nanti boleh minta duit. Kau bayangkan sampai tahap kita punya lah, aku tak tahulah kenapa orang mungkin marah ke, benci ke, mungkin ada rasa tak percaya ke dengan pusat zakat, sampai tahap ataupun dengan institusi masjid, dia sanggup mengagungkan, mengangkatlah agama lain punya, sampai tahap kita dah fitnah pula kat orang lain. Seriously fitnah, ya. Dan fitnah ni dah tersebar sejak 2013-2014. Dah 10 tahun dah. 2009 sampai 2013 pula fasa tadi kan. Benda ni memang, kalau kita tengok dia merangkumi banyak benda lah. Banyak benda merangkumi sebab apa? Dia berkaitan dengan politik. Time tu kan panas politik kan. Orang macam, oh ini lah kerajaan yang buat sekarang menyusahkan orang. Dia semua benda lah berlaku kan. Sebab politik, sebab tak percaya dengan institusi agama. Sampai ke tahap pihak gereja minta bantuan, tolonglah betulkan cerita ni bohong. Cerita ni tak betul, tak berlaku pun benda tu. Tapi bila disebarkan fitnah ni, alhamdulillah ramai lah orang baru tahu cerita ni fitnah. So aku beritahu dekat korang kat sini. Kau boleh semak balik. Setiap tahun pusat zakat kena rewind balik cerita ni. Jangan sebarkan fitnah berkaitan dengan pergi gereja boleh minta bantuan, nanti kau boleh dapat duit free. Tidak. Bayangkan pihak gereja sampai kena settlekan pula isu ni sebab ramai orang minta duit dengan dia orang tadi. So kenapa berbangkit selain daripada cerita-cerita politik tadi? Salah satu sebab kita tak percaya dan kita rasa pergi ke pusat zakat menyusahkan. Okey, balik semula ke cerita pasal pusat zakat. Korang fikir macam mana pusat zakat nak bagi orang bantuan kalau korang sendiri pun kaki fitnah? So kalau benda macam ni pun dia boleh menipu, kau rasa pasal income dia orang nanti tipu tak? Kau rasa berapa banyak orang yang pergi pusat zakat minta bantuan, sebenarnya dia orang tak perlukan bantuan tu. Tak masuk pun dalam kategori asnaf tadi. So bayangkan, kalau tahap ini pun dia boleh fitnah, apa lagi yang dia boleh tipu dengan pihak kerajaan? Ini bukan duit kerajaan. Ini duit orang yang membayar zakat. Sebab yang membayar zakat, kita sedang menunaikan tanggungjawab kita. Dan di pihak amil, dia orang sedang memegang amanah. Allah Ta'ala bagi amanah tanggungjawab ni. Apa amanah dia? Mengagihkan duit kutipan ni kepada golongan asnaf. Kau ingat boleh simply tak apalah, siapa mohon kita bagi je. Tak boleh. Sebab ini berkaitan dengan tanggungjawab. Contoh saya bagi okey, mungkinlah kalau rasa macam alah duit je apa masalahnya. Kita ambil contoh ibadah haji. Okey, kita ambil contoh ibadah haji. Kita kena wukuf di Arafah 9 Zulhijjah, betul? 9 Zulhijjah. 9 wukuf kan? Hari wukuf 9, 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13 hari raya. Okey, betul. Sebab kat Arafah tu penuh, boleh tak kita wukuf dekat tempat lain? Dekat padang yang macam tak ramai sangat orang, tenang-tenang sikit. Boleh tak? Boleh tak pihak kerajaan Arab Saudi dia rasa macam, penuh kita ni Arafah tak tahu kan? Tak apalah, kita nak kurangkan kesesakan. Kan orang penuh berasak-asak tadi, kita buka satu cawangan lagi. Kita buka kat Taif ke, tenang-tenang, lawa-lawa sikit, ada pokok apa semua kan. Ataupun kita cari dekat Madinah ke, mana-mana tanah lapang, kita buka lah. Kita bagilah kelonggaran untuk orang buat Arafah, wukuf, pergi kat sana. Jawapannya tak boleh. Sebab ini berkaitan dengan ibadah. Ada syarat-syarat dia.
Dan fun fact, benda ni orang Quraisy dulu pernah buat. Kot lah, tak tahulah kan, tapi tak ada orang sekarang yang buat tadi Zaman Quraisy dulu, sebelum wahyu turun ke Nabi, masa tu ada juga ibadah haji, tapi haji yang dah jauh terpesol kan, sebab ibadah haji ni turun daripada Nabi Ibrahim AS. So orang Quraisy, sebab dia merasakan dia hebat, dia lebih tinggi, lebih agung berbanding dengan bangsa lain, so dia orang wukuf dekat padang lain. Dan orang lain yang nak buat tawaf kena bogel, dia boleh pakai baju. Sebab dia orang memandai-mandai buat hukum baru, tak ikut fiqh, tak ikut undang-undang tadi. So balik semula kita cerita pasal zakat tadi So dalam konteks zakat sama juga. Kita rasa leceh kena isi borang, leceh lah itu, leceh lah ini. Tapi kau bayangkan betapa lecehnya pihak zakat yang menguruskan duit ni nak menunaikan ibadah. Dia orang buat lillahi ta'ala. Dan kita doakanlah supaya dia orang diberikan kemudahan tadi. Dia orang pun sedang menunaikan ibadah juga. Dia orang sedang buat lillahi ta'ala, nak agihkan harta ni betul-betul kepada orang yang memerlukan. Memanglah dia akan banyak leceh, ada birokrasi. Kalau tak leceh, yang leceh pun orang sanggup menipu fitnah, apatah lagi kalau tak dilecehkan. So dia bukan sengaja. Ada pula yang kata, bukan agama kita suruh memudahkan urusan. Jawapannya betul. Tapi bila memudahkan urusan, tak payah pergi masjid. Semayang jemaah tak payah. Semayang kat mana kau nak kan. Pukul 7 kau dah selesa bangun pukul 7, semayang je lah kat rumah. So dituntut untuk mengikut betul-betul landasan, especially in terms of ibadah. Bila nak menunaikan ibadah tu insyaAllah. Okay? Alright. Boleh faham dulu setakat ni? Pusat zakat dikatakan banyak birokrasi. Itulah yang dikatakan tu tadi, yang mengatakan tadi pun dia sebarkan fitnah tak tentu pasal. So akhirnya menyusahkan semua orang. Dan yang satu sisi yang tak best lah pasal konteks fitnah tadi, dia memalik sikit image kepada agama kita. Apa dia? Satu, image dia menampakkan yang susah lah agama Islam nak minta bantuan. Nombor dua, apa agama ni mengajar orang untuk fitnah suka-suka sana sini kan. So dia tak bagus lah. So akhirnya pusing kat mana pun, dia tak mencantikkan kita punya agama tadi. Okay. So sebagai orang biasa, macam mana kita nak tahu bezakan setiap kategori asnaf tadi? Ada guidelines boleh refer? Jawapannya sangat susah. Sangat susah. Fakir dengan miskin, dua benda yang berbeza tau. Fakir papa gerana, miskin lah. So dua benda berbeza. Sebab itu untuk guideline ni, pihak pusat zakat yang dia orang kena follow. Sebab kita nak cari orang yang ghorimin, orang yang sedang, orang berhutang, dia asnaf. Tapi bukannya sebab hutang dia beli 5-6 rumah. Tak boleh. Oh saya ni beli banyak harta, 5-6 rumah tiap-tiap bulan dapat duit sewa tadi kan. Saya masuk dalam kategori berhutang. Adakah saya layak menerima zakat? Jawapannya tidak. So guideline ada, tapi untuk pusat zakat. Sebab kerja dia orang yang mengagihkan. Kita sebagai orang biasa, kerja kita bayar zakat dekat pusat zakat. Itu sepatutnya. Kalau kita nak menyusahkan diri kita untuk mencari seorang-seorang, kalau kita bagi ke seorang, kita fact check tak dia orang dah terima belum zakat. Kalau kita dah bagi double zakat, akhirnya kok kita tak terluluskan. Sebab itu isu ni pernah berlaku sikit lah. Nanti boleh baca dalam kisah Umar Abdul Aziz. Ketika zaman dia, yang alhamdulillah lah, ketika itu ada satu kawasan ni, dia punya ekonomi cantik. Sampai tahap orang asnaf tak ramai. Orang asnaf tak ramai, tapi tidak menghapuskan kewajipan membayar zakat. Okay? Katakanlah satu tempat tu tak ada orang asnaf langsung. Semua orang kaya. Kalau semua orang kaya sekalipun, tak bermaksud kita tak payah bayar zakat. Okay? Contoh lain lah kan. Kalau kita dekat satu tempat yang tak ada langsung orang Islam dekat situ. Masjid tak ada, apa semua tak ada, azan pun tak dengar. Adakah kita tak payah semayang? Tetap kita kena tunaikan semayang mengikut mana yang kita mampu tadilah. So dalam konteks zaman Umar Abdul Aziz tadi, satu zaman yang alhamdulillah baik ketika itu. So pusat zakat dia orang punya amil menjadi kesusahan sikit untuk dia orang kena cari orang yang betul-betul memerlukan. Sebabnya asnaf dah tak ramai ketika itu. So untuk kita ni betul ada guideline dia, tapi kita serahkan guideline ni untuk pusat zakat yang buat, sebab dia ada 8 kategori tadi. Dan Lembaga Zakat Selangor baru saja keluarkan baru ni, kemarin dia keluarkan. Apa yang dia orang buat dengan duit tu? Dari setiap RM1 yang dia dapat, bahagian amil ni ni yang pusat zakat sendiri. Sebab amil pun salah satu asnaf. Tapi tak bermaksud dia orang boleh jadi kaya raya, tidak. So dari RM1, 12 sen diberi kepada amil. 12 sen diberi pada pusat zakat. 12 sen bermaksud 12% daripada duit yang pihak zakat terima, dia ambil untuk dia orang lah, untuk menguruskan operasi. So selebihnya memang bagi untuk orang lain. Kenapa 12 sen? Dia 1/8. Tapi tak bermaksud semua kategori ni dapat 1/8. Orang miskin dengan fakir, dia punya prioriti lebih tinggi.
Kemudian ada mu'allafnya. Sebab mu'allaf ni penting juga. Diorang yang tinggalkan keluarga untuk masuk dalam agama Islam, boleh jadi diorang kena tinggalkan juga harta. So kalau kita tak galakkan mereka, tak membantu mereka langsung, takut diorang akan kembali semula ke agama asal lah. So ini pun bersabit dengan peristiwa ketika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Fathul Mekah berlaku. Ketika pembukaan kota Mekah, lepas tu bila dari Madinah, Nabi semua pergi ke Mekah, dapatlah harta lagi banyak tadi kan. Sebab apa? Sebab perang tak berlaku pun, tapi ghanimah tu ada lah. So orang Madinah ada sedikit kerisauan. Harta yang banyak dekat Mekah tadi tak dapat langsung ke orang-orang Ansar, tak bagi langsung ke orang Ansar. So dia orang nak tanyakan Nabi, segan lah kan. So akhirnya sampailah ada seorang ketua di ketika itu jumpa dengan Nabi. Dia kata, bagi sama rata ke macam mana ni Nabi, ya Rasul? So Nabi beritahu, ini korang boleh check dengan hadis tadi bagi dekat orang Mekah, banyak dapat ke orang Mekah yang baru saja masuk dalam agama Islam. Yang ketika Fathul Mekah kan ramai orang yang masuk dalam agama Islam, masuk ke dalam Islam. Sebab apa? Sebab dah ditawan semula ketika itu. So diorang ni bukannya golongan muhajirin. Diorang ni dulunya musyrikin Mekah, masuk sebab nak berada di bawah pemerintahan Islam. So Nabi beritahu, engkau orang Ansar memang dah sedia mengikut aku sebabkan iman. Kau dah faham pasal iman, kau dah tahu dah pasal syurga, neraka semua. Orang Mekah tadi, diorang baru nak faham pasal Islam tu apa. Walaupun diorang duduk kat Mekah sini tadi kan. So kita bagi imbuhan ni bukannya untuk tarik diorang, tapi untuk memastikan kehidupan diorang sekarang tadi boleh tenang dulu, boleh meneruskan kehidupan macam biasa, tapi kita tambah ilmu sikit demi sikit. InsyaAllah nanti dia akan kenal lah agama kita dengan lebih mendalam tadi. Okay. So itu untuk guideline kita serahkan pada pihak pusat zakat, diorang akan buat. Sebab kita mungkin boleh tengok lah, ada lah dia tulis kan, miskin berapa kategori dia punya fakir berapa kategori dia, mu'alaf apa kategori dia. Tapi adakah kita nak cari seorang-seorang untuk bagi? Kita pun ada kerja juga. So kita bayar ke pusat zakat, diorang yang akan buat kerja tu. Itu tujuan ada amil. Sebab kerja amil adalah untuk buat benda tu lah. Okay. So Kak Norsa pula dia tanya dekat sini, kalau duit KWSP dah keluar, kena zakat gaji kan? Tapi kalau kita sendiri dalam kalangan asnaf, macam mana tu? Okay, good question tadi. So dalam konteks untuk KWSP yang dah boleh bawa keluar, okay, kita boleh keluarkan duit dari KWSP kita tadi. So kita masuk dalam kategori asnaf yang mana? Sebab dia kata kita sendiri dalam kalangan asnaf, kita masuk dalam kategori asnaf yang mana? So itu pun kita kena clarify jugalah. Pergi ke pusat zakat, explain, dan dia akan jawab. Yang kedua, walaupun mungkin dari gaji kita, zakat pendapatan tadi kita tak perlu bayar, tapi sekarang kita dah naik status kita dalam konteks harta. KWSP masuk dalam kategori zakat harta. Okay? Sebab dia adalah termasuk dalam bidang duit simpanan. So dalam duit simpanan tadi, kalau dah melepasi nisab yang sangat banyak, contohnya memang gaji sikit lah selama ni tadi kan, rupa-rupanya dalam dia punya KWSP ada 500,000, setengah juta. So dekat situ kena bayar zakat harta lah, 2.5% dari setengah juta tadi. Tapi nanti pihak KWSP akan pihak pusat zakat akan explain. Kalau kita punya KWSP ngam-ngam 240,000, 250,000. Banyak memang banyak. Tapi ini sebab saya berhenti kerja, dah pencet, dan duit ni kalau saya keluarkan setiap bulan, saya mungkin boleh belanjakan sebulan dalam 1,000 ke 2,000 saja. So masih lagi duduk bawah. Dia bukan bawah kategori asnaf. Dia bawah kategori yang tak perlu bayar zakat. Sebab pendapatan dia ada. Dia ada income dari KWSP, tapi bukan dalam kategori asnaf, cuma dalam kategori yang tak perlu bayar zakat. Okay, just nak kongsikan sikit lagi. Dia ada kategori asnaf dan ada kategori pembayar zakat. Dan ada juga kategori di tengah-tengah. Dia tak perlu bayar zakat, tapi dia tak layak menerima zakat. M40 lah sedang kata kan, yang tengah-tengah tadi. Okay, so kategori ni, walaupun kita tak perlu membayar zakat, tak bermaksud kita automatik menerima zakat. Tidak. Kita bukan automatik jadi golongan asnaf. Kita kategori yang tengah-tengah. Kita, Allah Ta'ala bagi hidup yang gitu je. Tak ada lebih, tapi cukup. Tak ada lebih. Dia zakat ni benda orang yang ada lebih kan. Kalau ikutkan sekarang ni 1,100, 1,000 sebulan lah. Siapa yang ada 1,000 sebulan, dia cukup. Bukanlah cukup boleh pergi Netflix pun tidak. Dia cukup untuk sekadar hidup. Okay, dalam kategori ni 1,000 sebulan, setahun dalam 12,000, dia tak perlu bayar zakat. Tapi dia tak layak menerima zakat. Sebab apa? Dia cukup ngam-ngam. Yang masalah untuk asnaf tadi adalah yang tak ada langsung kecukupan. Nak hidup macam biasa pun tak ada. Itu yang layak untuk terima zakat lah. So sebab itu ini pihak pusat zakat, diorang kena sentiasa revise tau. Setiap tahun dia kena revise nisab, haul, kemudian apa kategori itu semua. Ada juga masuk dalam kategori miskin bandar contohnya. Okay? Miskin bandar, adakah kita nak beza-bezakan
kalau dia dekat kampung berbanding dengan kat bandar, siapa layak, siapa tak layak, itu pun ada juga dia punya perincian. Sebab itulah setiap negeri ada dia punya pusat zakat masing-masing, dan ini mengikut negeri masing-masing. Contoh wilayah punya zakat, okay, PPZ WP Mawid, okay. Pusat pengurusan zakat wilayah persekutuan yang PPZ punya Mawid punya sini tadi, dia berada di tengah bandar. So unfair lah kalau PPZ kena ikut apa yang Kelantan buat. So unfair juga Kelantan kena ikut sebiji apa yang PPZ WP Mawid buat. So masing-masing ada dia punya jurisprudence masing-masing, ada dia punya undang-undang masing-masing tadi. So untuk kita orang awam, apa yang perlu kita buat, kita bayar terus ke pusat zakat. Dan diorang pun ada dia punya documentation. Dan tambahan satu lagi, sebab dia ada resit. So bila ada resit, kita yang bayar cukai tadi boleh dijadikan sebagai kita punya apa dia panggil, tax relief. Tax rebate, rebat untuk cukai kita, insyaAllah. Okey, memudahkan urusan lah pusat zakat ada. Betul lah juga tu. Agama kita menggalakkan untuk memudahkan urusan. Tujuan adanya pusat zakat tadi adalah untuk memudahkan urusan kita lah. Kau kerja je lah macam biasa, dapat gaji kau bayarlah kat pusat zakat. Itulah memudahkan urusan. Tapi tak bermaksud memudahkan urusan mengikut apa yang kita faham. Kalau ikut apa yang kita faham, tak payah pergi semayang kat masjid. Mudah urusan, kau semayanglah kat rumah masing-masing, tak payah keluar untuk yang lelaki kan. Tapi tak, ada dia punya landasan, ada dia punya batasan, apa yang kita maksudkan dengan mudah urusan. Islam agama yang mudah, tapi jangan ambil mudah. Islam agama yang tidak menyulitkan, tapi janganlah pula kita buat benda yang pelik-pelik tadi, insyaAllah. Okay? So kita sama-sama, yang paling penting kita doakan semoga kita buat amal-amal kita buat kita punya amal soleh kebajikan tadi, tak lain tak bukan lillahi ta'ala. Okay? Bayar zakat ni kan korang 15-16 orang ni, bayar zakat kat negeri masing-masing. Pergi buka lepas habis live ni, nak habis dah ni, nak ambil buah saya balik sekolah pula. Kat negeri masing-masing, cari pusat zakat masing-masing dan bayarlah dekat tempat masing-masing. InsyaAllah, diorang pun buat kerja diorang, kita pun buat kerja kita. Saya pun buat kerja saya dekat sini. Tak dibayar mana-mana pun, tapi kita buat sambil saling ingat mengingatkanlah sesama kita Muslim tadi, insyaAllah. Okey, boleh So terima kasih kepada semua yang sudi bersama kita sepanjang 1 jam ada. So insyaAllah saya akan save live ni, kita akan post dekat YT channel nanti. So nanti kalian boleh dengar semula ulangan dekat YouTube nanti, insyaAllah. Okay, so jumpa lagi semua. Kita akhiri dengan surah Wal-As dan juga tasbih farah. Kita doakan semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita hari Jumaat. Yang mana yang tak bayar zakat lagi bayar, yang mana yang mungkin ada rezeki lebih boleh sedekah, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam walhamdulillahirabbil alamin. So insyaallah sehingga kita berjumpa lagi. Salam kewangan berhemah, salam wawasan 30. Salam kemerdekaan kewangan untuk anda semua bangsa dan mangsa. Azra Muhammad, Financial Go di Muka Assalamualaikum. Bye.